Peru is a poor country and can have these beautiful country roads where not many people go and they look after their people. And the Malaysian... Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok, betul ke orang kata jalan dekat Malaysia ni teruk? Baru-baru ni viral kata ada rider Mat Saleh komplain katanya jalan dekat Malaysia ni bahaya, tapi jalan dekat Peru sana semua cantik-cantik. Korang rasa macam mana? Betul ke apa yang dia cakap ni? Okey, jom kita tengok. Sebenarnya isu jalan raya teruk ni bukanlah satu isu yang baru. Tapi kenapa nak kena kecoh sangat pasal jalan teruk ni? Apa masalahnya kalau jalan tu teruk kan? Jalan je lah. Okey, yang pertama sekali, nak tak nak, kita kena mengakulah bahawa jalan yang teruk ni, first sekali, dia boleh menjadi bahaya kepada kita yang menggunakan jalan tu. Biasanya kalau lalu jalan yang teruk, naturally apa yang kita akan cuba buat sebagai pemandu adalah kita akan cuba nak elak potholes ni. Jadinya kereta kita tu bergerak ke kiri ke kanan. Kalau gerak kiri terlebih sangat, bahaya masuk longkang. Dan kalau ke kanan banyak sangat, of course lah akan makan jalan orang sebelah. Dan kalau ada kereta atau motosikal yang datang dari depan, memang bahaya. Sebab kalau nak elak potholes ni, kita akan bergerak secara mengejut tau. Jadi orang depan kita tu pun tak sangka kita nak masuk lane dia sebenarnya. Memang bahaya. Kalau bawa motor pula, risiko ni akan jadi lagi tinggi. Nak mengelak tu kalau terjatuh memang bahaya. Tapi kalau tak mengelak pun, buatnya lubang tu dalam, lagi bahaya. Betul tak? Sebab motor ni dia tak kira lah salah siapa. Salah orang lain ke, salah jalan ke, asal jatuh je memang sakit. Lagi-lagi waktu malam kalau dekat jalan yang kita tak familiar, memang lagi bahayalah kalau bawa motor. Itu dari segi keselamatan fizikal kita lah. Lagi satu masalahnya, kalau jalan tak elok ni adalah keselamatan kenderaan kita. Kereta kita ni sebenarnya hampir semuanya duduk di atas spring suspension kita. Hanya tayar je yang tak duduk atas spring. Sebab tu tayar ni kita panggil dia unsprung weight. Jadi kalau kita langgar potholes contohnya, first bila tayar kita tu masuk dalam lubang tu, tayar yang akan masuk dulu. Body kereta kita belum turun bawah lagi sebab dia duduk atas spring tadi. Tapi bila time body kita tu nak turun, tayar pula akan naik dari potholes tadi. Maknanya sekarang senang-senang je spring kita tu akan experience full compression. Itu yang kadang-kadang bunyi gedegang sampai kita dalam kereta pun terkejut. Jadi benda ni sangatlah tak bagus untuk jangka hayat komponen-komponen dalam kereta kita. Especially komponen suspension lah. Tayar pun boleh rosak, spok rim pun boleh bengkok. Siapa ada experience spok rim bengkok atau crack sebab langgar potholes ni? Cuba komen dekat bawah. Dia punya sakit hati tu lain macam tau. Sebab tu kalau kereta sport dengan suspension yang keras plus tayar pula tayar low profile, memang diorang takut betul dengan jalan lubang-lubang ni. Memang senang nak rosak spok rim tu. Kalau kita pun bila dah lama-lama lalu jalan macam ni, mula-mula tu rajin juga nak elak lubang-lubang ni, tapi lepas tu malas dah, kita langgar je. Lagipun kalau ada kereta datang dari depan, memang tak boleh nak elak pun. Jadi benda ni akan merosakkan komponen-komponen dalam kereta kita. Kadang-kadang tu kejap-kejap nak kena brake, dah makan brake pad dengan brake disc lagi kan. Jadi ini semua kos yang kadang-kadang kita tak perasan akibat dari jalan yang tak elok. Jadi sebab dua benda ni lah, keselamatan fizikal dan keselamatan kenderaan kita lah yang orang dok kecoh sangat pasal jalan yang teruk ni. Tapi apa sebenarnya yang boleh menyebabkan jalan kita ni rosak? Sebab jalan ni masa baru siap tu cantik je, tapi sekejap je dah rosak. Jadi of course lah ada banyak sebab yang menyebabkan benda ni berlaku. Yang pertama sekali adalah climate dekat Malaysia ni yang sangat mencabar. Jadi jalan kita tu bila panas dia akan mengembang, dan bila sejuk dia akan mengecut. Dan bila dah lama-lama macam ni, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tak mustahil jalan tu boleh crack. Lepas tu hujan pula masuk dalam crack tu. Makin lama crack tu makin besar. Kereta pula pergi lenyek dia, terus jadi potholes. Yang kedua pula, punca jalan mudah rosak ni boleh dikatakan sebagai overloading lah. Kalau jalan tu spek dia dibuat untuk kenderaan ringan, lepas tu lori besar-besar lalu atas jalan tu, dia akan rosak lah. Ada jalan yang macam nak terkoyak sebab berat sangat lori yang lalu ni. Tapi nak salahkan lori pun payah juga. Selagi kita membeli barang dekat kedai, lori ni akan sentiasa ada. Dan bila ada jalan, dia pun lalulah dekat atas jalan tu, betul tak? Dia
dia macam chicken and egg problems. Dia tak tahu ujung pangkal dia. Tapi nak kata semua jalan dekat Malaysia teruk pun tak boleh juga. Sebab kalau ikutkan, banyak sebenarnya jalan-jalan Malaysia yang cantik-cantik. Highway-highway kita lagi-lagi macam Highway Plus tu memang well maintained. Dekat pusat bandar contohnya, generally jalan ni elok lah. Cuma ada sebahagian jalan ni, bila dia start rosak, kita lambat baiki. Jadi kerosakan tu makin lama makin teruk. Bila dah teruk sangat, timbul isu lain pula. Nak baiki ke, nak buat baru terus. Bajet untuk baiki tu pun makin naik. Dan lama-lama, jalan tu terbiar macam tu saja. Yang merana adalah orang yang kena lalu jalan tu setiap hari lah. Maknanya, setiap hari orang-orang ni akan berdepan dengan risiko yang kita dah sebut tadi. Risiko kemalangan dan risiko nak kena belanja lebih sebab kereta rosak. Jadi macam tak adalah sebab orang yang jalan dia lalu hari-hari tu elok, dia tak perlu tanggung risiko ni. Contoh macam saya sendiri, duduk boleh kata dekat kawasan bandar juga. Jalan memang dijaga dengan baik. Jadi saya tak perlu risau nak elak-elak pothole sampai jadi bahaya contohnya. Jadi sebenarnya bukan nak kata semua jalan dekat Malaysia ni tak elok. Banyak yang elok. Tapi yang tak elok tu kita kena baikilah sebab tak nak jadi bahaya macam ni. Dekat negara lain pun bukanlah jalan dia 100% elok. Even semasa saya belajar di UK pun, ada je jalan dekat sana yang tak elok. Lepas tu kalau dekat tengah-tengah London tu, construction dekat tengah-tengah jalan tu tak ada kesudahan. Sentiasa ada je jalan nak kena baiki. Jadi ada masa-masa dia jam dekat sana memang teruk. Lagi teruk dari Malaysia. Jadi bagi saya, Mat Saleh yang kutuk jalan dekat Malaysia ni, dia agak harsh lah. Macam lah dia pernah lalu semua jalan dekat negara lain tu. Saya pun tak faham kenapa tiba-tiba Malaysia kena petik. Tapi nak tak nak kita kena juga ambil iktibar bahawa jalan kita ni banyak je boleh improve lagi. Betul tak? Kalau dia tak kutuk pun memang kita tahu banyak yang kita boleh improve. Jadi apa kata kita tak payah layan dia lah. Jangan sakit hati sangat dan fokus untuk improve jalan raya kita saja supaya risiko-risiko yang kita sebut tadi tak ada lagi. Sebab negara kita ni dengan adanya tempat yang landai dan adanya tempat yang berbukit macam dekat Banjaran Titiwangsa sana, dengan segala kehijauan yang ada, memang Malaysia ni satu tempat yang sangat cantik untuk enjoy driving ataupun riding dekat atas jalan. Kalau tak percaya, tanya jiran kita orang Singapura yang suka drive tu, diorang sanggup datang Malaysia waktu weekend semata-mata untuk enjoy jalan-jalan dekat negara kita. Kita pula tak perasan tempat kita ni cantik sebab memang kita duduk dekat sini. Betul tak? Contohnya jalan macam Lebuh Raya Timur Barat. Pemandangan memang cantik, cuma jalan nak kena baiki. Lepas tu jalan-jalan dekat balik pulau contohnya, jalan naik Genting, Lebuh Raya Kara dan banyak lagi lah jalan-jalan dekat Malaysia ni memang syok untuk layan. Bayangkan kalau jalan-jalan dekat negara kita ni semuanya cantik-cantik, lagi banyak tempat orang boleh drive dengan ride dengan selesa. Dan benda ni akan membuka banyak peluang perniagaan di sepanjang jalan-jalan ni. Ya skema pula kan. Jadi jalan yang elok ni bukan setakat menyelamatkan nyawa, tapi juga membuka banyak peluang ekonomi yang baru. Banyak jalan yang sebelum ni orang tak berani explore sebab reputation dia buruk. Kalau jalan tu elok, barulah orang berani explore sebab orang tak kisah sebenarnya jalan tu kalau dia jauh sikit pun, asalkan dia cantik dan elok. Saya nak tanya ni, jalan yang korang lalu hari-hari sekarang ni, elok ke tak elok? Cuba komen dekat bawah. Tapi elok ke tak elok jalan tu? Elok sangatlah kalau korang subscribe ramai-ramai. Jemput tonton banyak lagi video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.